Musim baru English Premier League 2020-2021 bakal membuka tirai pada hujung minggu ni. Dengan setiap pengurus masih sibuk mempersiapkan pasukan, ia bakal menjadi musim yang agak sukar memandangkan tak sampai 2 bulan pun musim lepas berakhir. Assalamualaikum guys, Joy di sini. So dalam video kali ini, aku just nak share prediction aku untuk EPL musim ni. Kalau korang nak tahu tim mana pilihan aku untuk juara, top 4 dan relegate, make sure korang stay sampai hujung video ni. Tanpa buang masa, jom kita start. Kita start dengan pasukan yang famous dengan gelaran EPL Giant Killers, iaitu Wolverhampton Wanderers. Dibimbing oleh Nuno Santo, mereka baru saja kehilangan pemain utama mereka, Matt Doherty, yang telah berpindah ke Tottenham baru-baru ni. Pemain yang bermain di posisi wingback kanan ni telah menjaringkan 7 gol dan mencatatkan 5 assist pada musim lepas. Setakat ini, Wolves telah mendapatkan striker muda Porto iaitu Fabio Silva, pertahanan kiri Lyon, Marçal, dan seorang attacking midfield juga dari Porto iaitu Vitinha. Season lepas, diorang nombor 7 Liga, tapi diorang akan sikit struggle selagi tempat Doherty tidak digantikan. So aku expect Wolves musim ni still dalam top 10 tapi dekat nombor 8. Tim seterusnya ialah West Ham. Musim lepas, diorang berjaya untuk mengelakkan diri dari tersingkir ke Championship dengan menduduki tempat ke-16 Liga, tapi dengan hanya membawa seorang defensive midfield iaitu Thomas Soucek dan hanya rumor untuk mendapatkan centre back James Tarkowski dari Burnley. David Moyes mempunyai tugas yang agak berat musim ni. West Ham still akan fight dalam relegation battle, namun kali ni aku jangkakan mereka akan kecundang di tempat ke-18. Next, West Brom yang pada aku bukan nama asing dalam EPL. 2 musim di Championship, skuad bimbingan Slaven Bilic ni naik ke EPL selepas menjadi naib juara Liga musim lepas. West Brom dah memutamatkan pembelian key player di bahagian attacking iaitu Matheus Pereira dari Sporting dan juga Grady Diangana dari West Ham. Gandingan kedua-dua mereka yang dipinjamkan pada musim lalu berjaya menjaringkan 16 gol dan 22 assist. Cukup menakjubkan bagi pemain winger. Cuma tanpa striker dan pertahanan yang betul-betul mantap, season ni West Brom akan fight untuk relegation tapi terselamat di kedudukan ke-16. Seterusnya adalah pasukan bimbingan Jose Mourinho iaitu Tottenham Hotspur. Musim lepas yang sedikit kelam kabut sehingga membawa kepada pemecatan Pochettino, Jose berjaya membawa pasukan dari kedudukan ke-14 ke slot Europa iaitu nombor 6. Walaupun pembelian Johat musim ni sekadar memenuhi kuota pemain homegrown, harus diingat kecederaan Lloris pada pertengahan musim lepas sedikit mengganggu pasukan. Dengan membawa masuk Matt Doherty dari Wolves dan Pierre Hoppier dari Soton, Tottenham masih lagi dalam transition process. Tapi aku yakin Jose still ada magic touch. Sekiranya Kane tak injured sepanjang musim ni, Spurs akan mencabar kedudukan top 4 dengan menduduki nombor 3 Liga. Next adalah Southampton. Tak ada siapa sangka, tim yang menghabiskan separuh musim lepas di bottom 3 boleh menamatkan musim dengan selesa di kedudukan 11 Liga. Dibimbing oleh Ralph Hasenhüttl, dibantu dengan 22 jaringan dari penyerang prolific mereka iaitu Danny Ings, Soton pasti antara pasukan yang perlu diberi perhatian pada musim ni. Ditambah dengan pembelian Mohamed Salisu dan Kyle Walker-Peters untuk menguatkan pertahanan, aku predik Soton akan challenge for Europa spot di kedudukan ke-7. Seterusnya, pasukan yang melakukan kejutan di musim lepas, Sheffield United. Pada awalnya dilabel sebagai calon untuk relegate, skuad bimbingan Chris Wilder ini berjaya membuktikan sebaliknya dengan menduduki tempat ke-9 Liga. Walaupun dibarisi dengan pemain yang tak terkenal, Sheffield menyajikan persembahan yang cukup menghiburkan, terutamanya dari aspek taktikal. Musim ni mereka bukan saja mendapatkan Aaron Ramsdale bagi menggantikan Dean Henderson yang telah pulang ke MU, malah berjaya mendapatkan 2 fullback iaitu Jadon Bogle dan Max Lowe dari Derby. Namun dengan performance yang agak menurun selepas Liga bersambung musim lepas, aku predik Sheffield juga akan struggle musim ni dan menghabiskan Liga di tempat ke-13. Next adalah Newcastle. Season lepas nombor 13 dan ramai yang menjangkakan mereka akan buat kejutan musim ni. Dengan pembelian Callum Wilson dan Ryan Fraser dari Bournemouth, Newcastle takkan buntu untuk menjadikan gol. Tapi itulah, aku still rasa diorang takkan boleh pergi jauh dengan Steve Bruce sebagai manager. So, prediction aku musim ni, Newcastle nombor 12. Seterusnya, pasukan yang cukup terkenal dengan gol penalti, Manchester United. Di bawah kendalian oleh, MU kembali mencabar kedudukan top 4 ditambah dengan kehadiran Bruno Fernandes yang betul-betul memberikan impact. Namun sebaik saja musim berakhir, ramai yang berpendapat bahawa posisi centre back dan juga right wing harus diberi keutamaan dalam transfer window kali ini. Pembelian Van de Beek boleh dikatakan sebagai satu penambahbaikan, tapi juga membuatkan fans MU tertanya, apakah role beliau dalam pasukan yang sudah mempunyai Bruno dan juga Pogba. Dengan khabar Sancho yang hampir pasti akan stay kat Dortmund dan tiada progres dalam mendapatkan pasangan Maguire di centre back, MU belum cukup kuat untuk challenge for league title. So apa yang aku boleh jangka musim ni, MU akan drop ke nombor 4 berbanding musim lepas nombor 3.
Kita terus ke pasukan jiran mereka iaitu Manchester City. Musim lepas, mereka ibarat bergelut dengan bayang-bayang sendiri apabila mudah membiarkan Liverpool menjarakkan kedudukan di puncak liga. Masalah utama City tak lain dan tak bukan adalah posisi centre back dengan perpindahan kapten berpengaruh mereka iaitu Vincent Kompany dan digantikan dengan pemain defensive midfield yang lebih berusia iaitu Fernandinho. Ternyata ia bukanlah satu tindakan bijak dari Pep Guardiola. Walaupun transfer window kali ini City telah mendapatkan Nathan Ake, aku percaya beliau tak lebih dari sekadar backup untuk kuota pemain homegrown. Based on rumours, mereka bakal membawa masuk centre back Napoli iaitu Kalidou Koulibaly, mempunyai kepatasan dan fizikal yang kuat. Beliau dilihat cukup sesuai untuk digandingkan bersama Laporte di bahagian pertahanan tengah. Tapi seandainya tiada kemasukan baru di posisi tersebut sehingga transfer window ditutup, aku still akan predik City untuk menjuarai Liga musim ni sebab pesaing diorang juga mempunyai masalah yang agak sama. Pesaing yang aku masukkan tak lain dan tak bukan ialah penyandang juara musim lepas iaitu Liverpool. Tactical clock sangat bergantung pada stamina dan work rate yang tinggi. Mungkin memakan diri sekiranya squad depth agak kecil. Bakal bersaing dalam Champions League dan Domestic Cup yang lain, penambahan pemain adalah keutamaan buat Liverpool pada musim ni. Kemasukan Kostas Tsimikas sebagai backup Robertson di left back baru settle satu problem. Kalau Wijnaldum jadi berpindah ke Barca, maybe Naby Keita boleh gantikan tempat beliau. Tapi kalau dapat Thiago dari Bayern, lagi baik. Namun dengan hanya Van Dijk, Joel Matip dan juga Joe Gomez sebagai centre back utama, Liverpool tak banyak pilihan sekiranya salah seorang dari mereka mengalami kecederaan yang panjang. Pada aku, mengekalkan kejuaraan adalah benda yang paling susah dan lagi complicated bila tiada penambahbaikan dalam pasukan. So, sekadar prediction, Liverpool musim ni naib juara di belakang City. Pasukan seterusnya ialah Leicester City di bawah kendalian Brendan Rodgers. Memulakan musim lepas dengan bergaya dan berada di kedudukan top 4 sehingga liga ditangguh akibat pandemik COVID-19. Sebaik liga bersambung, segalanya serba tak menjadi buat mereka dan menamatkan liga di tempat kelima. Dengan bek kiri utama, Ben Chilwell yang telah berpindah ke Chelsea, Leicester membawa masuk Timothy Castagne, seorang right back dari Atalanta. Belum dapat dipastikan adakah beliau akan mengisi ruang yang ditinggalkan oleh Chilwell. Apapun, Leicester sekali lagi akan bergantung pada top scorer liga musim lepas, Jamie Vardy yang sudah pun berusia 33 tahun untuk memimpin pasukan. So aku rasa Leicester akan struggle untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik musim ni and dapat nombor 9 pun dah kira okey. Next adalah pasukan yang melakukan comeback setelah 16 tahun menghilang dari EPL. Leeds United antara pasukan yang aku excited nak tengok musim ni. Merupakan antara big club di England 20 tahun yang lepas, Leeds mengalami masalah kewangan yang kronik sehingga terpaksa menjual beberapa pemain bintang mereka. Tersingkir liga pada musim 2003-2004 dan kemudiannya diturunkan lagi ke League One, Leeds seakan-akan terus hilang dari radar. Namun mereka slow-slow bangkit dan menjuarai Championship musim lepas. Di bawah kendalian Master of Tactical, Marcelo Bielsa, sudah pasti kita bakal menyaksikan corak permainan yang menarik dan menghiburkan. Dengan pembelian Rodrigo, striker utama Spain dari kelab Valencia, ternyata Leeds bukan pasukan pilihan untuk relegate musim ni. And aku pun tak rasa diorang akan buat kejutan sama macam Sheffield musim lepas. So, prediction nombor 10 untuk Leeds United. Seterusnya, another comeback dari Fulham setelah semusim di Championship. Layak ke EPL setelah memenangi perlawanan playoff, pasukan yang dikendalikan oleh Scott Parker ini juga aktif dalam jendela perpindahan musim ni. Beberapa pembelian termasuk Anthony Knockaert dan Alphonse Areola yang dipinjamkan dari PSG membuktikan Fulham serius untuk mengelakkan daripada tersingkir liga. Tapi seperti yang kita tahu, EPL adalah liga yang sangat tricky dan kejam bagi pasukan yang baru promote. Musim ni aku expect Fulham akan tewas dalam relegation battle dan menduduki tempat tercorot, nombor 20. Next, pasukan yang juga aktif dalam transfer window kali ini dengan beberapa pembelian yang mengejutkan. Everton di bawah bimbingan Carlo Ancelotti, Allen dari Napoli, Abdoulaye Doucouré dari Watford serta James Rodriguez dari Real antara nama yang cukup besar buat pasukan yang sekadar menamatkan liga musim lepas di tangga ke-12. Oleh sebab ketiga-tiga mereka merupakan pemain midfield, aku still rasa Everton perlukan striker yang boleh menjadikan gol dengan konsisten. Apapun, untuk prediction, Everton akan memperbaiki kedudukan mereka untuk naik ke tangga ke-11. Next, satu-satunya pasukan dalam list ni yang akan mengekalkan kedudukan sama macam season lepas, Crystal Palace. Under Roy Hodgson, aku percaya Palace takkan banyak berubah musim ni, baik dari segi pemilihan pemain ataupun taktikal. Sekiranya Zaha masih kekal dalam pasukan, tak perlu risau, mereka akan terus selesa di nombor 14. Okey, pasukan seterusnya, aku baru je throwback sama transfer diorang dalam video lepas. Yang mana belum tengok video tu, aku ada tinggalkan link dekat bawah, korang boleh check nanti. Tim yang aku masukkan adalah Chelsea. Seperti yang korang tahu,
Chelsea setakat ini telah membawa masuk 6 pemain yang bukan setakat nama-nama besar. Malah ada antaranya juga merupakan prospek muda yang masih luas potensi mereka. Tapi ada risikonya. Yes, memang ada pemilihan tersebut bertujuan untuk menggantikan tempat Pedro dan Willian yang telah meninggalkan kelab. Namun Fred Lampard akan berdepan dengan masalah apabila pemain-pemain baru ni perlu mengambil masa untuk menyesuaikan diri dengan corak dan taktikal yang diterapkan. Dalam tempoh penyesuaian tersebut, tak mustahil Chelsea akan banyak drop point. Setakat ini juga mereka masih lagi belum bawa masuk goalkeeper yang mana menguatkan lagi jangkaan bahawa Chelsea bakal terlepas top 4 position musim ni di kedudukan ke-6. Seterusnya adalah beli pasukan yang setakat ini hanya membeli seorang backup goalkeeper bagi menggantikan tempat Johan. Musim lepas di nombor 10, musim ni Sean Dyche seolah-olah hanya bergantung harap pada pemain yang sedia ada. Dengan West Ham dilaporkan berminat untuk mendapatkan centre back utama mereka iaitu James Tarkowski, ia bakal menjadi musim yang cukup sukar bagi beli. So aku predik mereka akan tersingkir dari Liga dengan menduduki tempat ke-19. Next adalah Brighton yang mana musim lepas mereka terselamat daripada relegation battle. Dengan pertambahan beberapa pemain baru termasuk Adam Lallana, pasukan yang dibimbing oleh Graham Potter ini sekali lagi akan berjuang untuk mengelakkan penyingkiran Liga. Tapi compare dengan West Ham, Brighton adalah pasukan yang lebih bernasib baik di kedudukan ke-17. Seterusnya pasukan yang nyaris-nyaris diturunkan ke Championship musim lepas iaitu Aston Villa. Musim ni Dean Smith belajar dari kelemahan pasukannya dengan membawa masuk striker Brentford Ollie Watkins. Menjadikan 25 gol sepanjang musim lepas, Aston Villa pasti akan mengharapkan sentuhan beliau di bahagian serangan. Dengan berjaya mengekalkan pemain berpengaruh mereka iaitu Jack Grealish, Aston Villa akan memperbaiki kedudukan dari nombor 17 ke 15 musim ni. Alright, kita dah pun sampai ke pasukan yang terakhir iaitu Arsenal. Dibimbing oleh pengurus muda Mikel Arteta, mereka telah memenangi FA Cup dan juga telah menewaskan Liverpool dalam perlawanan Community Shield baru-baru ni. Walaupun menamatkan Liga musim lepas di kedudukan ke-8, performance mereka di atas padang membuktikan sebaliknya dengan beberapa pembelian seperti William Saliba dan Gabriel Magalhaes untuk menguatkan pertahanan. Kemasukan pemain berpengalaman Willian dari pasukan Chelsea juga bakal menambahkan sengat di bahagian serangan. For sure, musim ni Arteta akan meneruskan transition proses buat pasukannya. Dengan pengetahuan taktikal yang ada pada beliau, aku yakin Arsenal akan cuba fight untuk top 4. Tapi sekadar berpuas hati di tempat ke-5. Maka berakhirlah sudah prediction aku untuk EPL musim ni. Adakah korang bersetuju ataupun ada pandangan yang lain? Sila tinggalkan pendapat korang dekat ruangan komen di bawah. Aku pun nak tahu juga. Jangan lupa untuk like video ni dan klik subscribe button. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi di video yang akan datang dengan info dan topik yang lagi best. Aku Joy. Bye-bye.